بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين خاتم النبيين وأفضل المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلم حيلتي أدركني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah dapat sama-sama kita menghidupkan malam di dalam bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhara." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam di dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, yakni kepercayaan kepada Allah, dan bersungguh-sungguh mengharapkan pahala balasan yang akan Allah berikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Allah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Allah Subhanahu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza salaka ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza salaka ibadi, apabila hamba salaka ditanyakan kepada engkau ibadi, akan hambaku, anni, akan diriku, yakni tentangku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat, ujibu da'watad da'i, aku menjawab doa orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa. Allah Subhanahu. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu. Ketika mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah kami kena berdoa dengan kuat untuk Tuhan mendengar doa kami, ataupun kami berdoa dengan secara sir, yakni senyap? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka turunlah ayat. Allah berfirman, apabila hamba-Ku bertanya tentangku, maka katakanlah aku sangat dekat dengan hamba-hamba. Allah Sallallahu Sayyidina Muhammad. Maksudnya sangat dekat Tuhan dengan rahmat dan perhatiannya kepada hambanya ketika mana hambanya berdoa kepadanya. Allah sentiasa menjawab doa hamba-hamba dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, subhanallah Muhammad, dan di sana ada tuntutan ataupun suruhan. Allah suruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah.
Berdoalah wahai hamba-hambaku kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan, Allahumma salli ala Muhammad, pasti aku akan ijabkan doa kamu. Allahumma salli, aku terima, aku jawab doa kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku kabulkan akan doa kamu. Tapi subhanallah, di sana ada orang-orang yang berdoa tetapi Allah tak terima doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa Allah tak terima doa? Bila Allah tak terima, jadi mukhalafah pula dengan apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Maka orang-orang mukminin, orang-orang muslimin bertanya kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu wa ardhahu, wahai Imam, kenapa kami berdoa tetapi Allah tak kabulkan doa kami? Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Maka Al-Imam Ibrahim bin Adham menyenaraikan 10 perkara kenapa doa seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama katanya Allahumma shalli ala Muhammad, bahwasanya kamu mengetahui ataupun kamu tahu tentang Rasulullah, tetapi kamu tidak mengikut sunnahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita Allahumma shalli ala Muhammad doa, tapi kita tinggal millah Nabi kita. Kita tinggal cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nak doa, kita nak Tuhan bagi seperti mana Tuhan bagi kepada orang-orang soleh. Kita minta syurga seperti mana Allah beri kepada hamba-hambanya. Tetapi kita tak menjadi hambanya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak menjadi hamba Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Caranya dengan adalah kita ittiba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi adalah satu role model ataupun satu panutan kepada umat. Bagaimana seseorang itu nak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Pada Rasulullah lah ada ikutan yang terbaik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pendek kata Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, dalam kita nak berdoa, maka ikutlah sunnah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan takat dalam berdoa sahaja. Salah cara berdoanya, zahir dan batinnya, bahkan sunnah Nabi diamalkan di dalam kehidupan Nabi kita, kehidupan kita seharian. Sallallahu alaihi wasallam. Karena doa ni Allahumma salli ala sayyidina, dia ada dua jenis doa. Yang pertama, doa yang kita panggil sebagai talab. Talab ni orang yang meminta. Dia hanya meminta sahaja, tapi dia tak mempraktikalkan permintaan. Dia hanya minta. Dan kebanyakan orang yang duduk pada maqam ni, dia tak berjaya, sebab dia hanya minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, orang yang berdoa dia duduk di maqam syakir. Syakir ni orang yang mensyukuri nikmat Tuhan. Di dalam dia berdoa, dia mempraktikkan doa dia di dalam kehidupan dia. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Dia mensyukuri apa yang ada, maka pasti Tuhan akan tambahkan. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu berdoa, la in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidannakum, pasti akan kutambahkan kepadamu akan nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada passion, dua passion orang berdoa juga. Yang kedua, orang minta
apa yang dia nak. Yang kedua, orang dia nak tapi dia tak minta. Dia nak tapi dia tak minta. Dia menambahkan amal ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam satu hadis, tapi saya lupa hadis ni. Jadi saya pun tak mahu nak cerita, saya lupa, syok. Lebih kurang makna dia, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran dan berzikir, pasti aku berikan apa yang dia minta, bahkan lebih daripada apa yang dia hajat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi bagi siapa nak apa yang dia nak, sibukkan diri dia dengan baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Nanti Allah akan bagi apa yang dia nak dan lebih daripada apa yang dia nak lagi Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan para Nabi alaihi wassalatu wassalam, kenapa para Nabi berjaya dan para wali Allah mereka berjaya dalam doa? Kerana mereka tak duduk pada maqam talab, yakni hanya meminta, tetapi mereka menunjukkan Allahumma salli ala sayyidina, ataupun menzahirkan, ataupun mereka menambahkan ibadat mereka kepada Allah SWT dengan cara mereka menunjukkan ibadat mereka kepada Allah, ataupun mereka menambahkan ibadat mereka kepada Allah. Dalam masa yang sama Allah menunaikan hajat yang mereka inginkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah yang dibuat oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan kita umat ni, Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada satu jalan yang terbaik untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah dalam apa jua bentuk, melainkan semuanya adalah di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara pakai kita, cara duduk kita, cara makan, cara ibadat, semua kita ikut sunnah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kerana Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, tiap-tiap apa yang kita buat, semuanya diduduk di antara diterima ataupun ditolak, melainkan apa yang muwafaqah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni pasti Tuhan terima. Jadi siapa yang duduk atas jalan Rasulullah ni, dia duduk di atas jalan penerimaan, confirm Tuhan terima. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahumma salli ala Muhammad, hidupkanlah sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Macam mana cara nak hidupkan dia? Kena mengaji. Biarlah sunnah tu bertepatan dengan apa yang kita, bertepatan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah sunnah yang kita ikut, sunnah yang hanya kena dengan hawa nafsu kita. Tetapi sekalipun tak kena dengan hawa nafsu kita, tak kena dengan kita pun tetap kita ikut. Tu orang panggil orang yang ikhlas. Sallallahu alaihi wasallam. Dia orang hanya mengikut sunnah Rasulullah pada apa yang dia suka, apa yang dia tak suka dia tolak daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kesilapan. Yang kedua, katanya Al-Imam Ibrahim bin Adham, kamu mengetahui akan Al-Quran, tetapi kamu tiada beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran bukan tak tahulah alhamdulillah Allah bagi bulan Ramadan, tidak? Jadi bersemangatlah kita semua pakat baca Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan sampai habis bulan Ramadan tak baca. Sallallahu tetap kena baca. Kita orang-orang Islam, orang-orang mukmin, dia ada hak dengan Al-Quran. Apa dia kata ulama, kena baca khatam paling kurang setahun sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hak kita dengan Al-Quran. Bukan dekat baca sahaja, tetapi kita cuba memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan mengikuti apa yang disebut, yang disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita nak agama, tetapi kita tak ikut Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Hanya baca sahaja, tapi kita tak memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Kena faham. Biar kita tak khatam pun tak apa, tapi faham. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau khatam lagi elok lagi lah. Sallallahu alaihi wasallam. Baca grup surau kita dah buat. Saya dah tengok tiap-tiap pagi. Baca sekali ada orang baca Al-Quran.
pun alhamdulillah lah. Sallallahu alaihi wasallam patut pakat tumpang-tumpang. Sallallahu alaihi tunggu pun tak apa, tumpang dengar kat belakang pun tak apa. Biar kita faham sikit-sikit pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai kita boleh beramal walaupun sebahagian daripada isi Al-Quran. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita dikira orang yang beramal dengan Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, kamu makan akan nikmat Allah, tetapi kamu tiada tunai akan syukur nikmatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini nikmat Tuhan melimpah ruah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, yang paling aku takut kepada kamu nanti di akhir zaman adalah kamu dilimpahi dengan nikmat. Takut sungguh. Kenapa? Kerana ramai orang yang dilimpahi oleh nikmat, dia lupa diri dia. Dia lupa asal usul dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Nikmat yang Tuhan bagi, macam mana nak tunaikan syukur nikmat tadi? Iaitulah menggunakan segala nikmat yang Allah bagi, Allahumma salli ala Muhammad, ke arah mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hanya susah tak? Susah tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita bukan ikut agama, kita ikut dunia. Dunia kata macam ni, kita pun terpaksa ikut. Kalau tidak, kita tak boleh hidup selesa. Allahumma salli ala. Kalau ikut agama, hidup susah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jadi akhirnya kita menggadai agama, kita membeli dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Syukurilah nikmat Tuhan dengan kita menggunakan semua nikmat dia. Tuan-tuan carilah macam mana jalan, cara nak buatnya agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah. Macam mana nak tahu kita mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama, kita boleh buat segala yang Tuhan perintah dengan nikmat yang ada pada kita. Kalau ada duit, kalau ada kereta, dengan kereta tadi kita boleh sembahyang. Dengan motor tadi kita boleh sembahyang. Kalau ada duit, boleh bersedekah, boleh buat kebajikan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kalau ada kesihatan, boleh buat, boleh tolong menolong. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam masa yang sama, kita dapat meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah tak bagi kita buat. Itu cara mensyukuri nikmat. Bukan hanya sekadar menyebut alhamdulillah di mulut sahaja. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jadi nak dan mensyukuri nikmat Tuhan ini bukan senang. Sebab tu Allah sebut di dalam Al-Quran, wa qalilan ma tashkurun. Betapa sedikit orang-orang yang bersyukur. Wa qalilan ma tashkurun. Ulama menafsirkan asyukru bil af'al, iaitulah orang yang mempraktikkan syukur tadi. Hak tu susah. Kalau dapat kata alhamdulillah, semua orang boleh sebut. Tapi alhamdulillah segera praktikalnya, kita boleh guna dia untuk taat kepada Tuhan, hak tu susah. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh macam duit banyak. Duit banyak, tengok tak ada. Pergi mana? Pergi jalan-jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu tak ada duit, kerja. Waktu dia banyak, pergi jalan-jalan. Surah tak sampai pun. Jangan macam tu. Tak boleh macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bagi muka kita ni duduk di rumah. Bagi orang-orang sesama kita ni cam muka kita. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, Allahumma salli ala idza ra'a rajulan yamshi, idza ra'a rajulun, Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana? Apabila kamu melihat seorang laki-laki yang berjalan ia ke masjid, fashhadu annahu mu'min, bersaksilah bahawa dia orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaki ni kena jejak ke masjid, kena jejak ke rumah. Sakit pun tak mana ke, sakit apa di rumah, sihat main masjid. Sibuk macam mana pun main masjid. Sallallahu tu mensyukuri. Allahumma salli ala sayyidina. Ni tak ada duit kerja. Bila ada duit pergi jalan pula. Mana masjid tak main pun. Sallallahu ala sayyidina. Tak boleh buat macam tu. Ini saya pesan pada diri saya dan kita semua, rumah Allah kena main. Sebab kita hamba dia. Salam. Kau bukan hamba dia. Hamba Allah kena main rumah Allah. Salam. Saya kena tunjuklah diri itu.
Kata kita tu hamba dia. Tak apa Ustaz, semayang di mana-mana pun boleh. Sungguh semayang di mana-mana pun boleh. Soalnya, tapi tak sama orang semayang di rumah Allah dengan orang semayang selain daripada rumah Allah. Tidak? Kita sendiri pun main surau, main masjid pun rasa seronok semayang berbanding di rumah. Kerana apa? Kerana di rumahnya Allah, tempat dia. Tempat Allah menurunkan rahmatnya. Allah SWT Sayyidina Muhammad. Qala kemudian, dan Allah SWT Muhammad yang ketiga, yang keempat, kamu ketahui akan syurga tetapi kamu tiada menuntut akan dia. Kita tahu syurga dia, tapi tak pernah pulun pun minta syurga. Macam mana? Yang pertama doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya tak? Doa kita macam tu. Kalau saya ingat waktu saya duduk di Hadramaut dulu, pakai mic ni, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Tiap-tiap petang dia akan baca 7 kali. Saya pun syok juga. Saya lupa sama ada tiap-tiap petang ataupun sebelum maghrib. Tiap-tiap petang lepas asar tu sebelum maghrib. Bila sebelum dia nak azan tu dia akan baca Allahumma, dia pun baca wirid dulu petang tu. Kemudian dia akan doa ramai-ramai, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami minta syurga, kami minta lindung dari neraka. Dia pun baca 7 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak buat kat sini, tapi tuan-tuan baca sendiri. Doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Bahkan doa tu kita baca setiap hari, tidak? Di dalam bulan Ramadan ni. Tu imam dia baca tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita doa. Yang kedua, bila doa tuan-tuan kena praktik doa tadi. Bila kita minta syurga, hidup kena cara nak masuk syurga. Bila minta lindung daripada neraka, maka hidup cara nak jauh daripada neraka. Jangan minta syurga, hidup cara nak masuk neraka. Jangan minta lindung daripada neraka, tapi hidup cara nak masuk neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana kata ulama, la yahsilu du'a illa bil iman wal a'mal salih. Tak akan terhasil suatu doa itu melainkan dengan iman. Iman ni kena percaya kat Tuhan, sallallahu alaihi Muhammad, dan kena beramal dengan amal yang salih. Sallallahu alaihi Muhammad. Barulah doa kita tu jadi. Orang panggil menjadi doa tu. Ni doa tak jadi apa. Doa hanya perangai ayat-ayat. Tapi tak masih, tahu mulut tak masih. Tak jadi doa kita sebab tak ada dua tadi. Iman, yang kedua tak beramal dengan amal yang salih. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, saya ada seorang guru saya. Allahumma salli ala Muhammad. Guru kami ni bila kami mengajar, bila dia mengajar, bila kami nak pisah dengan dia, ataupun bila mana ada orang main ziarah dia, orang kata, Syekh, kita jumpa lagi lah. Dia kata kita jumpa di syurga. Sallallahu. Kata-kata dia tu hebat. Curi mulut orang, kita jumpa di syurga. Allah sallallahu. Guru saya tu Syekh Yahya, almarhum Syekh Yahya, Pak Mentua Abang Ibrahim. Ada mai Ibrahim. Pak mentua dia tu guru saya. Di antara wali mastur. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengaji duduk di Mekah 20 tahun mengaji. Allah sallallahu alaihi wasallam. Orang bila mana dia meninggal, orang kata kata-kata tak akhir dia, kita jumpa di syurga. Sebenarnya tu bukan kata-kata tak akhir dia. Bahkan sentiasa dia sebut kita jumpa di syurga, kita jumpa di syurga, kita jumpa di syurga. Tapi cara hidup dia, cara hidup ahli syurga. Sampai bayangkan dia boleh sebut kita jumpa di syurga. Yakin tak yakin? Kena yakin dengan doa kita. Sebab tu nak yakin doa, maka kita terjemahkan keyakinan tadi dalam bentuk kehidupan kita. Cara hidup tu meyakinkan kita bahawa kita ni akan menuju ke syurga. Ni hidup ni tak ada lagi. Tak ada apa? Tak ada keputusan lagi. Nak syurga neraka, syurga neraka. Mana boleh macam tu? Sallallahu alaihi wasallam orang panggil tak ada apa? Tak ada apa panggil? Tak ada prinsip. Sedangkan agama ini dia berprinsip. Nak syurga, kena pilih syurga terus.
Nanti ya, nanti dia tak boleh nanti. Masa dah tak ada dah. Mati itu dekat, mati tak menunggu kita. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Mati tak tunggu kita, kita yang menunggu mati. Maka sepatut dan sewajibnya bagi orang yang berakal, bagi orang yang cerdik, dia kena buat keputusan dan kena yakin dengan keputusan dia. Sama ada dia nak masuk syurga atau neraka, kena yakin dengan Allah. Bila yakin, maka dia akan terzahir pada cara kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni duk jadi lalang, tak lalang. Sallallahu Muhammad. Dia ikut musim. Jangan ikut musim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Mati ni dia tak bermusim. Dia tak ikut musim. Kita tu jangan ikut musim. Kita tu kena ada prinsip. Macam mana pun, banjir ke, kilat ke, panas ke, kita ikut prinsip. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang kelima, kamu mengetahui akan neraka, tapi kamu tiada takut daripadanya. Tahu neraka ada, tapi dia buat dosa tu. Sallallahu istighfar, main taubat, dah tu ulang balik. Tanya ustaz, saya ni dah taubat dah, tapi saya ulang balik. Sebab apa dia ulang? Sebab tak takut. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Sebab tak takut. Kita ni Allahumma salli ala Muhammad, minta lapis jauh daripada neraka. Kita akan ulang buat dosa selagi mana kita tak tanam perasaan takut pada neraka. Kena takut dengan azab Tuhan. Allah dah sebut inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kena mengaji. Tara mana pedih? Kena pergi mengaji lah. Tanya untuk guru, tara mana Tuhan? Sallallahu menyiksa manusia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman dulu para salafus salih radhiyallahu anhu, kalaulah para ulama Tok Guru dia cerita tentang neraka, ada sebahagian daripada orang dengar semua pingsan. Punya takut. Hidupnya cerita Tok Guru tadi tu sampai pingsan lagi semua orang. Sallallahu alaihi wasallam punya takut dengan neraka. Bila takut, barulah kita akan tinggal dosa-dosa. Allah Subhanahu. Tapi selagi mana tak ada perasaan takut ni, tuan-tuan taubat pilih 1000 kali. Lagi itulah tak akan tinggal dosa yang kita buat. Yang keenam dan ketujuh, kamu tahu kata syaitan itu adalah musuh kamu, tapi kamu tak berperang dengan syaitan. Bahkan kamu ni muwafaqah pula dengan syaitan. Patutnya musuh ni kita kena ambil dia sebagai musuh. Patutnya syaitan kena ambil dia sebagai musuh. Syaitan boleh buat kawan tak? Syaitan jangan dia buat kawan. Saya ingat saya boleh dakwah kat syaitan. Jangan buat macam tu. Allah perintah kita, ambillah syaitan sebagai musuh kamu. Tapi kita lawan perintah Allah, kita muwafaqah pula dengan syaitan. Ikut pula jalan syaitan. Allah SWT sayyidina Muhammad. Lepas tu doa ke Allah, nak Allah kabulkan segala permintaan kita. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Yang ke-8, kamu tahu akan mati, tapi kamu tiada bersedia akan kamu baginya. Kita tahu mati. Semua orang akan mati. Hari-hari kita tengok orang mati. Okay? Tapi kita sendiri tak pernah bersedia untuk menghadapi mati. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Hal ni saya pernah tidak cerita. Allahumma salli bersedia menghadapi mati. Al-isti'dad yaumil wa'id, bersedia untuk hari yang dijanjikan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kena takut. Kalau boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak mati di rumah Allah. Sebagaimana kita hidup sebagai hamba, kita sujud pada dia waktu kita hidup, kita minta kepada Allah agar waktu kita mati juga kita nak sujud di rumah Allah. Kalau boleh minta macam tu. Dulu ada seorang Pak Long, Allahumma salli ala Muhammad, sikit je 10 minit lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ni tuan-tuan, hari-hari dia main di masjid. Dia seorang ni, tunggal. Seorang dia di rumah. Hari dia main kat masjid. Waktu Covid melanda tu,
Sallallahu dia pesan kat kawan-kawan dia, ni nak abang gampang kalau aku tak main masjid walaupun sekali satu waktu hampa pergi tengok aku kat rumah tak. Dia pesan, punyalah takut awak balong. Asal aku takut aku mati kat rumah. Aku tak mau mati kat rumah, aku nak mati kat masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pesan, dia pesan kat kawan-kawan kalau satu waktu pun dia tak nak pergi cari dia kat rumah. Maknanya dia mati. Tonton dia banyak. Dia punya fikir dah sampai terang. Kita mungkin tak ada kat rumah, pergi jalan. Mungkin pergi mana-mana kan kerja kan. Dia kalau tak ada jadi masjid, pergi cari kat rumah pasti dia mati, kata dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi subhanallah, Tuhan pilih dia. Dia mati dalam masjid waktu sujud. Sallallahu alaihi wasallam waktu sembahyang subuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari dia sakit tu dia tak pergi. Orang pakat bercari kat rumah. Pipi tak mati lagi, sakit. Loh, kami ingat mati dah. Sebab hari-hari dia pesan kat orang macam tu. Dah, aku tak mati lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia pergi syok tu, esok subuh dia main sembahyang. Dia gagah main sembahyang, rupa-rupa dia main nak mati di rumah Allah. Mati sungguh dia di rumah Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap-tiap orang, tuan-tuan, man asyraqat bidayah asyraqat nihayah. Barang siapa yang baik permulaannya akan baik kesudahannya. Macam mana kita nak mengatur cara kita mati? Maka aturlah waktu kita bangun tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti mati kita pun akan mati. Bagaimana cara kita bangun daripada tidur? Kalau bangun tidur lewat, mati pun cara tu lah. Kalau bangun tidur awal dengan tahajudnya, dengan sembahyang subuhnya, kita akan tutup tirai kehidupan kita juga macam mana kita mula hidup. Man asyraqat bidayah asyraqat nihayah, insya-Allah. Yang kesembilan, tanam kamu akan orang yang mati, maka tiada kamu mengambil iktibar daripada mereka itu. Kita pergi tanam orang mati, orang laki-laki sunat mengiringi jenazah. Bahkan terkadang menjadi wajib pula orang laki-laki ni pergi mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Hari-hari kita tengok orang mati, tapi kita tak ambil iktibar daripada kematian tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah SWT kubur kena pergi ziarah. Lama ni nak raya ni, jangan ikut Wahabi pula. Orang raya-raya nak seronok, pergi ziarah kubur. Pergi ziarah kubur bukan suruh sedih. Pergi ziarah sedih kan? Tak lah. Salah lebih lah ziarah kubur, tuan-tuan. Dah tak raya tak pergi ziarah dah. Hari raya tak mau ziarah lagi. Ala sisi dulu para salafus salih radhiyallahu anhum, depa akan ziarah kubur tiap-tiap petang Khamis. Pergi ziarah kubur ingat mati. Bila nak masuk hari Jumaat aja, depa semua akan berasa takut dan ingat mati. Kerana apa? Kerana Nabi sebut kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Semua orang rasa takut. Dan mereka mengharapkan mati pada hari Jumaat. Kena harap mati hari Jumaat. Soalnya kerana mati hari Jumaat, mati yang baik yang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, maka dia akan dipelihara daripada azab kubur. Allahumma shalli ala Muhammad. Kena minta. Jadi macam mana? Ambil iktibar orang mati. Pergi ziarah kubur. Kalau ada rezeki, pergi ziarah seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Buat program pergi ziarah kubur para ulama. Ambil iktibar. Kalau kita ziarah ulama, kita ada cita-cita nak menelusuri jejak langkah para ulama. Kalau tak boleh ilmu, akhlak. Tak boleh akhlak, semangat. Tak boleh semangat, perjuangan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kena? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lebih-lebih lagi kubur orang yang soleh. Pilih ziarah agar kita dapat ambil ikhtibar, ambil pelajaran untuk kematian kita pula. Kedua, ke-10, kamu tinggalkan aib diri kamu dan kamu bimbang akan aib orang lain. Kita tak bimbang, tak risau dengan aib. Aib ni apa? Kekurangan diri kita. Kekurangan diri kita tak nampak. Hari ni umat ataupun manusia sibuk memikirkan masalah orang. Tidak. Masalah orang aja. Dalam sembahyang pun fikir masalah orang. Sedangkan kita sendiri ada masalah tak? Kita sendiri ada masalah. Apa masalah kita? Kekurangan ibadat kita dengan Allah.
Berapa banyaklah sunnah Rasulullah yang kita amal. Berapa banyak ilmu yang kita mengaji. Setara mana makrifat kita, pengenalan kita dengan Allah. Dah berapa banyak kebaikan yang kita buat. Adakah kita ni sudah pun bersiap untuk menghadapi mati? Adakah kita ni yakin bahawa ketika mana kita menghadap Allah, kita dipanggil Allah sebagai hamba-Ku ataupun sebagai musuhku? Allahumma salli ala Muhammad. Kita sendiri pun ada kita dalam doa pun dia ingat masalah orang. Apa masalah orang? Jangan kita fikir pasal orang, fikir pasal diri sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun penuh kurang, penuh kejahilan. Dengan kejahilan kitanya, dengan buruk akhlaknya, dengan kurangnya adab kita, yang perlu dan segera kita kena baiki dia, tetapi kita lalai. Kenapa? Kita memandang kekurangan dan keaiban orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka 10 ni selagi mana ada dalam kita, ada dalam diri kita, selagi itulah doa kita menjadi sia-sia, tak diterima, tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, saya harap pada diri saya dan kita semua, agar kita semua dapat memperbaiki diri kita untuk Allah memakbulkan doa-doa kita. Doa ni sangat penting. Doa ni asas bagi ibadat. Kalau tak ada doa, maka tak ada lah segala ibadat tadi. Tak ada harapan lah bagi ibadat yang kita buat. Tidak. Doa tu dia harap kita dengan Tuhan. Kalau tak ada doa, maka hilanglah harap kita dengan Tuhan. Maka doa sangat penting. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kalau seseorang tu berdoa pun akan jadi sia-sia juga kalau Tuhan tak terima doa dia. Jadi kita harap, bukan takat doa kita harap, bahkan kita harap Tuhan terima doa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang doa ni meleret atau meleret, panjang, tapi tak ada hasil daripada doa kita. Kadang-kadang orang doa pendek je, kita tengok ada hasil pada doa dia. Rupa-rupanya 10 benda tadi ni kita kena perbaiki dia, kita kena islah dia, bagi hilang yang mana patut ada pada diri kita, kita bagi ada. Yang patut kita buat, kita buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Barulah doa kita Allah terima, mudah-mudahan insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya kira sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.